أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم سورة النحل آيات yang ke-97 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala anhu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di tengah hari ini kita dapat belajar, kita dapat mendengar pula dalam ruangan pengajian kita minggu hari ni. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan hamba di tengah hari ni pukul 2 lebih-lebih hari ni kita boleh belajar, kita boleh dengar. InsyaAllah kita masih lagi berada di dalam berkenaan dengan zikrullah ataupun mengingati Allah ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana minggu telah lepas kita ada bercara berkenaan dengan zikrullah. Tuhan ada cerita dalam Quran, Tuhan ada cerita dalam Quran dia dalam suratul Baqarah ayat 152. Tuhan ada cerita, Tuhan kata fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tu di antaranya Tuhan kata ingatlah kamu kepada aku, bila mengingat aku pun ingat kamu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kamu kepada aku, terima kasihlah kamu kepada aku.
Bila mu terima kasih, aku akan tambah lagi nikmat-nikmat yang aku beri kepadamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka alhamdulillah, dalam hal kita kecek dah, kita bercara dah berkenaan dengan berzikir kepada Allah Taala, mengingati Allah Taala ni ialah satu perkara, satu amalan yang Tuhan sangat-sangat suka kepada kita. Bila kita selalulah orang panggil ingat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tu ingat kita. Maka minggu telah lepas kita cerita berkenaan dengan kelebihan zikir. Kelebihan zikir yang mana iaitu seorang alim ulama Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dia ada sebut dalam kitab dia. Beratus-ratus. Nak royak kata kelebihan zikir ni beratus. Baru ni kita cerita dah lebih kurang 4-5 perkara dah. Hari ni kita nak sambung lebih kurang berkenaan dengan kelebihan zikir yang mana Ibnul Qayyim Al-Jauzi duk cerita di dalam kitab dia berkenaan kelebihan zikir. Maka sebelum pada nak masuk situ, sebelum kita nak masuk kepada zikir kita, kita mari dengar dulu sebuah hadis. Sebuah hadis yang riwayat oleh Imam Tirmizi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi ada kata di dalam hadis dia, Nabi kata badiru bil a'mali sab'an. Hadis ni untuk nak menggalakkan kita supaya kita beramal ibadat dan kita kena segera sebelum datang 7 perkara. Nabi kata badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kamu dengan amalan-amalan. Jadi Nabi suruh kita ni segera buat amalan. Jangan duk galik dengan amalan sebagai bekalan nak pergi makan di akhirat esok, nak tupai di akhirat esok, nak tolong kita di akhirat esok. Nabi suruh kita ni segera dengan amalan-amalan. Sab'an, yakni 7 perkara. Jadi sebelum datang 7 perkara, sebelum ditipukan 7 perkara. Bila ditipukan 7 perkara ni tak ada arti dah kita. Tak ada arti dah kita. Mana Nabi royak 7 perkara? Tu. Nabi kata hal tantaziruna illa faqram mansiya. Yang pertama Nabi kata, mung segeralah wa amani. Jangan duk tunggulah mung sana itu. Gapo? Satunya kefakiran. Jangan duk tunggu kefakiran. Kefakiran ni apa panggil? Faqram mansiya. Iaitu kefakiran sebab fakir, sebab sesak ni lah yang melalaikan kamu. Yang melalaikan. Apa panggil? Kefakiran yang melalaikan. Yang ni bila kita ditipu dengan susah, dengan susah, dengan payah makan, dengan susah, maka ketika itulah kita akan lalai dengan Allah Ta'ala. Tak ada nak ingat Tuhan, tak ada nak berzikir dah. Kerana duk bergaduh dengan apa ni? Dengan kesusahan yang ditipu. Sebab itulah Nabi kata jangan widah sesak. Tekah mu duk boleh makan ni lah. Tekah mu duk boleh makan sikit sebanyak ni lah. Mu segerakan wa amal ibadat. Ni apa panggil? Teguran Rasulullah kepada kita. Peringatan Rasulullah kepada kita sebagai umat dia. Yang pertama. Yang keduanya Nabi kata ghinan mutriyah. Nabi kata yang keduanya ghinan mutriyah. Yang kedua Nabi kata kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Mu jangan duk tunggu siapa mu tu kaya. Bila mu kaya itulah. Bila mu kaya sebab kekayaan mu itulah menyebabkan kezaliman, menyebabkan mu tu buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Sebab mu tu zalim kepada manusia kau, zalim kepada dirimu kau. Sebab mu kaya tu. Jangan widah mu tu kaya. Bila kaya mu tu lah sebab mu melakukan kezaliman. Dia orang kaya tak kena berkecek lah. Nah, orang kaya dia boleh buat belaka. Dia berani belaka. Dia sanggup belaka bila dia kaya. Ni pucuk kekayaan. Ayah kata banyak sekali
di kalangan manusia hidup di dunia ni. Baik orang Islam kau bukan orang Islam, kau tak ada kira lah. Buti kaya suti ni berani berlaku buat zalim kepada orang lain. Ini nyata sekali banyak. Bila kaya dah upah bedi orang, upah katak orang, upah buat nyanyi kat orang, cari anak kerak khenak orang, cari minyak mati bunuh khenak orang. Tak ada herat dah. Nak buat gapo saja kezaliman kepada orang. Nabi kata jangan duk tunggu kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Jangan. Jangan widas itu. Wa amalah. Yang ketiga Nabi kata maradan mufsida. Nabi kata segeralah wa amal ni jangan widas 7 perkara ni gapo nama? Maradan mufsida. Kita panggil kata yang ketiga ni ialah kesakitan yang merosakkan badan. Yang merosakkan badan. Jangan widas sakit dulu. Jangan widas sakit nak buat amal ibadat. Tu. Bila sakit rusak badan tu baru kita tanya nak buat amal ibadat. Kalau lah ni enggak mudah-mudah kita panggil nah. Bila tak boleh jalan dulu baru tanya nak pergi balas sah. Bila tak boleh jalan dulu baru tanya nak pergi sejid. Bila tak boleh buat gapo baru tanya nak buat amal ibadat. Ni Nabi kata jangan dia sampai tangga tu, jangan sampai tangga tu. Tekah muda rehat, segar dega ni lah. Membuatlah amalan ibadat. Segera kena buat amal ibadat. Sebab tu orang kita hari ni banyak sekali kita tengok. Bila jadi amal pak dah, bila rebah tak boleh kecek dah, bila tangis mati sebelah dah, bila tak boleh nak bergerak dah, baru nak buat amal ibadat. Berjumpa dengan orang, baru teriak. Royak dia, sakit dia ni susah. Tekah dia jadi betul, tekah dia jadi molek, tak ada berasa. Tok Bila tak nak ber dah. Tok Bila tak nak ber dah di sejid tu. Tu. Bila mulut renyok, hidung renyok, dagu renyok, barulah tanya orang ber dak lagi di masjid, ber dak lagi. Ber apa tu? Dia berasa nak pergi dah. Ni banyak sekali manusia dia ledar, dia khabar ketika dia sakit. Nabi kata mu jangan tunggu siapa kesakitanmu tu merosakkan badanmu. Merosakkan badanmu. Mu kena segeralah. Ni nak ayat poci-poci hadirin hadirat. Sidang penutung sekalian. Tu. Kita jangan tunggulah kesakitan yang merosakkan badan. Bila sakit mari rusak badan kita dah, kaki tak boleh nak bergerak dah, jadi penyakit stroke dah, jadi penyakit lemak lesu habis dah, baru kita nak cari nak buat amal ibadat, baru kita nak sungguh amal ibadat, barulah harta kita nak buat amal ibadat. Belum pada tu ketika kita sehat segar, tak ada berasa, kita tak ada berasa nak buat ibadat. Ada setengah orang dia lah sebagai penetai dulu. Ada setengah orang tu dia lah sebagai penetai orang-orang nak buat amal ibadat. Orang-orang nak buat kebajikan, amal kebaikan. Dia sebagai penghalang. Batu penghalang ayat kata. Ni ayat. Bila dah sakit dah, bila merosak badan dia dah, barulah dia nak tanya amal ibadat, baru menangis hidup dia. Baru dia menangis siang malam. Kerana dia berasa dekat dah dengan alam barzakh. Dia berasa dekat dah dengan alam kubur. Ni keadaan umat manusia hari ni. Tu Nabi kata yang ketiga. Yang keempat Nabi kata gapo nama weh? Nabi kata au haraman mufnida. Mu jangan tunggulah usia tua yang megagakkan. Au haraman ataupun mu jangan tunggu tua. Yang ni jangan nanti tua dulu baru nak buat amal ibadat. Masjid surah ni bukan untuk orang tua. Untuk orang budak-budak, orang muda pun dimakilah. Orang sama telah tu, orang tua ni sama telah. Dia hampir-hampir nak menuju ke alam barzakh. Tapi orang muda pun dimakilah. Dimakilah. Jangan widah tua dulu baru nak buat amal ibadat. Bila mu tua dah, bila mulut mu tu gagak dah. Yang ni bila mu nak sebut payah dah, dia tua masuk, lidah-lidah pun kerah. Nak hafal pun susah. Nak hafal pun susah. Maka ketika itulah baru mu tanya nak buat amal ibadat. Nabi kata jangan tunggu sampai hari tu. Rugi, sangat-sangat rugi ke dalam kehidupanmu.
Yang kelimanya Nabi kata au mautan mujhiza. Jangan tunggulah mati. Yakni bila mu mati, mu sedar, mu duduk di alam arwah. Bila mu terjadi mayat dah. Bila mu duduk dengar keadaan roh dah. Tu baru mu duduk cita-cita nak buat amal ibadat. Jangan tunggu kematian yang melenyapkan sesuatu. Jangan tunggu kematian yang melenyapkan sesuatu. Yang ni bila mati dah habis dah lah. Tak ada dah, dah mati sapu tangan dah. Sapu tangan dah kita menuju ke alam barzakh. Di situlah kita baru cita-cita nak balik. Baru minta Tuhan, nak suruh Tuhan hantar balik kampung kita. Kena kita menyesal dah apa yang kita lakukan dulu. Jangan tunggu, Nabi kata, jangan tunggu mati. Jangan tunggu mati yang melenyapkan sesuatu. Jadi jangan tunggu mati tak boleh buat gapo benda dah. Dan mati sutil tak boleh buat gapo benda dah. Duk menangis teriak dah dalam kubur. Ni ibu-ibu dan bapa-bapa. Sidang penonton sekalian. Ni nak kata Nabi ada pesan kita lagu tu. Yang kenanya Nabi kata awid dajjal fasyarra ghaibin. Jangan mu dapat tunggu dajjal. Jangan tunggu saat ni apa? Ketiba Dajjal. Dajjal ni satu fasyarra ghaibin. Satu benda yang satu perkara yang jadi kejahatan ghaibin yang kita tak tahu. Dajjal ni satu makhluk Allah Ta'ala utuskan ke alam dunia ni untuk nak merosakkan manusia. Ni Dajjal nak ya tu. Jangan kita tunggu Dajjal mari dulu. Bila lagi mu nak buat amal ibadat, bila Dajjal mari mu sibuk dah, tak ada dah. Bukan mu akan turut Dajjal lah. Kalau iman mu tak ada, kalau iman mu tak kukuh, akidah mu tak kukuh, tak mati sungguh, maka mu akan turut Dajjal lah. Jangan dia sampai hari tu. Hari ni belum Dajjal mari pun, sebelum Dajjal tiba, segeralah amal ibadat. Segerakanlah amal ibadatmu. Yang ketujuhnya Nabi kata awis sa'atah, atau mu jangan duk tunggu hari kiamat. Jangan mu duk tunggu ketiba hari kiamat. Bila hari kiamat ni fasa'atu adha wa amar. Kerana hari kiamat saat itu yang lebih dahsyat dan pahit. Tu. Jangan tunggu hari kiamat lah. Jangan tunggu sampai ke akhir hayatmu baru menawar amal ibadat. Tak ada dah. Ni ibu-ibu hadirin hadirat, ayah-ayah sidang penonton sekalian, kita berada di channel Al-Huda ni. Kita ikuti bersama sekarang ni. Kita mari dengar, mari hayati sebuah hadis yang riwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala yang melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksud dalam hadis ni 7 perkara ni Nabi suruh segera benda yang penting berlaku. Hak Nabi sebut 7 perkara ni mana penting berlaku. Jadi maksudnya kita segera, jangan duk tengok ke gapo-gapo dah. Jangan duk istar ke mana-mana. Kita kena selalu segera selalu dah. Kerana mati tak menunggu kita. Mati ni dia tak tunggu kita, dia tak dengar kata-kata kita. Dia tak dengar rayuan kita. Ni mati nak ayat tu. Sebab tu suatu hari kita akan matilah. Kita akan mati, kita akan gaib daripada dunia ni. Kita akan kembali ke rahmatullah. Tu. Tu habis situ. Habis kat situ. Satu hadis Nabi. Maka kita mari tengok berkenaan dengan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ada sebut di dalam kitab dia. Ada sebut di dalam kitab dia. Tu. Apa nama? Iaitu sebagaimana yang kita belajar dah. Dalam catatan ni ada 12. Ada 10 semua. Yang mana amor petik waktu bik ada 10. Baru ni kita belajar dah. Kita belajar habis dah sekat 5 dah. 5 perkara baru ni. Hari ni kita nak perhabis
iaitu nekara. Nekara Ibnul Qayyim duk royak dalam kitab dia berkenaan dengan kelebihan zikir. Siapa dia berzikir macam-macam tu habui. Sebab tu kita tengoknya pada masa dulu. Masa dulu nak kata banyak. Kita tengok orang-orang berkat. Bukan wali-waliullah banyak sekali. Masa dulu. Kerana banyak orang yang ni, banyak orang beribadat kepada Allah. Banyak orang beribadat kepada Allah. Banyak orang tapo-tapo dalam gua-gua dan bukit-bukit. Cari keredaan Allah Ta'ala. Semata-mata kesucian. Semata-mata beribadat kepada Allah. Banyak zaman dulu. Lah ni tak ada dah. Lah ni orang masuk bukit motong je. Lah ni orang masuk bukit cari diriye. Hari ni orang masuk bukit naik petah. Lah hari ni orang naik bukit cari asal gelogo. Hani nak ayat kata tak ada dah. Dulu orang naik bukit. Nah, orang tapo orang duduk dalam gua macam Nabi kita. Ni bulan duduk dalam gua Hira saja. Sebelum terima wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana beribadat kepada Allah. Uzlah diri. Orang dulu banyak uzlah diri. Uzlah diri. Bawa diri asing daripada masyarakat. Duduk ke dalam hutan, duduk dalam bukit. Untuk beribadat, bukan mengolah indah ibadat. Kerana tak sibuk dengan masyarakat dengan dosa-dosa. Dengan dosa-dosa perkara-perkara yang tak baik. Bersama dalam masyarakat. Ni masa dulu. Sebab tu kita tengok banyak orang berkat. Orang berkat banyak. Tuhan beri keberkatan. Para wali Tuhan beri keramat. Apa yang dia kata, apa yang dia minta, Tuhan selalu makbul. Tuhan selalunya istijabah doa dia. Kita di hari ini Allahu Akbar jauh. Kita hari ini jauh sekali. Ni keadaan kita di hari ini umat kerana tidak ada zikir. Kerana tak kuat zikir kita kepada Allah. Bukan ada setengah orang ni tak pernah berzikir. Kadang-kadang setengah orang ni sudah semaya. Sudah semaya juga tak ada berzikir dah. Assalamualaikum. Pakai duduk, pakai akak punggung pergi selalu dah. Pakai akak punggung pergi selalu dah. Tak ada berzikir dah. Ada setengah orang kata kita berzikir bila berjalan. Tak kena kecek lah kalau berzikir bila berjalan zikir. Nak boleh berapa batah. Orang dulu dia buat bilik keluar. Orang dulu tutup lebar dulu buat bilik keluar di rumah dia. Bila sudah wirid siap belaka dah. Sudah berdoa dengan orang kampung siap belaka dah. Dia masuk pula ke dalam bilik dia. Dia masuk pula ke dalam bilik dia. Dia baca pula. Zikir-zikir harian. Zikir-zikir kelazimah bagi dia. Puluh-puluh ribu. Sebab tu ada keberkatan. Kerana kesucian dia kepada Allah Ta'ala. Hari ni tak ada. Kau tak ada. Sibuk. Sibuk. Orang dulu duduk di rumah tak ada buat apa dosa tak ada. Learning dosa penuh pena. Dosa penuh pena di hari ni. Nak ayat kata. Nak buat kena. Kerana nak ayat kata masyarakat di hari ni penuh. Muda-mudi pergaulan bebas banyak sekali. Tu. Muda hari ni nak ayat tu. Mau siap tak ada kena kita cari dah. Mau siap mari cari sendiri nak ayat hari ni. Ni keadaan nak ayat tu Allah di akhir zaman kena sungguh. Ya Nabi duk cerita ni kena sungguh. Dulu kita belajar. Dulu kita mengaji dah Ibnul Qayyim Al-Jauzi dia royak. Yang pertama dulu bila kita berzikir dengan Allah Ta'ala, Ibnul Qayyim dia sebut kata dah. Kita menjauhkan diri kita daripada syaitan. Dan zikir kita dapat menghancurkan kekuatan syaitan. Ni. Hal ni nyata sekali Ibnul Qayyim royak. Bila kita berzikir banyak. Power kita tu ada. Bila power kita tu ada. Apa panggil apa nama? Kita boleh menjauhi diri kita daripada syaitan. Yang ni syaitan tak masuk dekat. Bila kita banyak zikir. Dan juga apa kekuatan syaitan kita boleh menghancurkan kekuatan dia. Dia masuk dalam manusia ke, dia duduk mana ke, tempat kuaka mana ke, kita hambak dengan zikir-zikir kita. Kerana zikir kita ni kuat. Zikir kita ni tajam. Zikir kita ni panah. Zikir ni sebagai senjata kita. Noyak kata. Sebab itulah Ibnul Qayyim kata,
zikir ni dapat menjauhkan kita daripada syaitan dan dapat menghancurkan kekuatan syaitan. Yang kedua, Ibnu Qayyim kata menyebabkan Allah Ta'ala itu ingat kepada kita. Bila kita berzikir banyak, Tuhan ingat kita. Sebagaimana kita baca ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum, ingatlah mung kepada aku. Bila mung ingat aku, azkurkum, aku pun ingat kemung. Tuhan royak dah, kalau kita ingat dia, dia akan ingat kita. Dia akan ingat kita. Bila kita ingat ke dia. Sebab tu Abu Hurairah berzikir 12,000 sehari semalam. Sahabat Nabi Abu Hurairah. Terkenal Abu Hurairah nak ayat kata. Orang Yamin dia. Orang negeri Yamin. Mari ke Madinah. Dia tak nak pergi ke Mekah dak. Dia pergi Madinah selalu. Tu dia tahu Rasulullah duduk di Madinah. Seorang Nabi dan Rasul bawa agama sebenar duduk di Madinah. Dia mari pak beranak ke Madinah. Mari jumpa dengan Nabi kita. Dia masuk Islam di Yamin dah. Dia mari duduk buat rumah tepi masjid. Tu. Dia selalu mengikuti Rasulullah. Rasulullah gimana dia pergi. Rasulullah kata gapo dia tulis. Rasulullah buat gapo dia tanda habis. Sebab tu rawi-rawi hadis, di antara perawi-perawi hadis yang banyak riwayat hadis nabinya, di antara sahabat Nabi yang terkenal Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pak beranak. Mak dia bini dia, anak perempuan dia seorang. Ni dia mari duduk di Madinah ni. Dia mati di masa Sayyidina Uthman jadi khalifah. Masa Nabi mati, dia duduk dengan Nabi 4 tahun ya. Dia dengan Nabi 4 tahun ya. Kerana dia mari ke dia dah. Nabi hijrah mari lama dah di Madinah. Bila cukup 4 tahun Nabi lah meninggal. Bila Nabi meninggal, dia duduk pula di masa Abu Bakar. Di masa Abu Bakar dia mengajar sahabat-sahabat dia di masjid Madinah. Dia minta pada Abu Bakar. Bila Abu Bakar mati, dia 2 tahun lebih. Maka masa Sayyidina Umar pula dia minta pula dia mengajar pula. Bila masa Sayyidina Uthman dia tua dah. Dia mati di masa Sayyidina Uthman. Tu pun dia teriak lagi. Anak dia kata, ayah, kena ayah dia teriak lagi. Apa kebimbangan ayah? Sedangkan ayah ni dengan Rasulullah. Ayah dia makan sekali Rasulullah. Ayah dia bersalam dengan Rasulullah. Ayah dia duduk sekali dengan Rasulullah. Kena lagi ayah dia teriak apa? Abu Hurairah kata, aku bimbang takut tak cukup bekal aku. Aku bimbang aku takut tak cukup makan ni aku, bekal aku, ibadat aku. Bila aku mati esok. Ni tengok Abu Hurairah no ayat tu. Seorang alim ulama sahabat Nabi no ayat tu. Dia duk berzikir dah 12,000 sehari semalam tu. Duk menangis teriak lagi, kebimbangan dia besar. Takut tak cukup di alam akhirat. Kerana alam akhirat ni tidak ada alam yang kita boleh pilih. Kita mesti kena pergi situ. Nak tak nak kita kena nak. Larilah setara mana pun akan jumpa dengan benda tu. Maka kita akan duduk di alam barzakh. Maka alam barzakh ni Nabi dia cerita dah. Kalau siapa dia tak ada amalan tak cukup, duk meluik, duk memanggil, duk gapo. Duk minta tolong dalam alam barzakh, alam kubur. Tapi tak ada siapa dia dengar, anak dia pun tak dengar, tak ada siapa dia. Tu lelaki tak dengar, bini tak dengar. Tu nenek tak dengar no ayat tu. Saing sobat dia tak dengar. Tu nak ayat kata. Yang kedua, Ibnu Qayyim kata menyebabkan Allah Ta'ala ingat kita. Ya, ingat sungguh. Yang ketiga, yang mana kita belajar dah, melahirkan cinta sejati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melahirkan cinta, yakni cinta ilahi. Cinta ilahi, yakni kita bila zikir banyak ingat Tuhan, cinta kepada Allah Ta'ala. Melahirkan cinta sejati terhadap Allah. Jadi kita ni rindu ke Tuhan, ingat ke Tuhan. Duk hari-hari ni ingat ke Tuhan, baiknya dia dengan Tuhan. Terus kata dia nak buat jahat, sebut pun dia tak sebut dah. Orang macam ni. Bukan orang sebut tak molek, bukan orang tak semaya tak apa, dia bosan lah, dia bosan. Dia selalu royak, selalu mengingati kepada orang tu. Kerana terlalu dia cinta kepada Rasulullah. Kalau dia cinta kepada Allah.
Hani melahirkan cinta sejati, cinta ilahi. Sebab apa? Sebab kita berzikir banyak. Yang kepaknya gapo nama Ibnul Qayyim kata, yang kepaknya zikir adalah menghidupkan hati seseorang. Zikir ni dapat menghidupkan hati seseorang. Bila kita berzikir, hati kita hidup. Mana kata orang ni tak mati tak. Walaupun diburuk sekalipun injing baru. Injing baru selalunya ingat pada Allah Ta'ala. Ni ayat tu zikir. Zikir ni membawakan hati manusia tu hidup. Tak hidup apa ingat Tuhan semua. Orang tak ingat Tuhan tu hati mapuh. Hati mapuh, hati tak ada spring dah. Habis dah hati dah ya. Sebab tu lah. Zikir ni dapat menghidup. Supaya juga ada Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah dia ada kata dalam kitab dia. Jadi zikir saat ni tu, zikir kepada Allah Ta'ala ni membuatkan hati kita hidup. Dia ada kata kan? Dia kata zikir dengan hati kita dengan zikir ni supaya ikat dengan air dah. Dia ibarat kata supaya ikat dengan air. Lagu mana? Yang ni air ni boleh asing ke tak dengan ikan? Tetap tak boleh asing. Asing tu boleh tapi mapuh ikan. Ikan dalam air, dalam beledi, dalam pasu. Tiba-tiba kita ambil ikan letak atas latar, letak atas tanah. Tak ada sampai 5 minit mapuh. Dimakialah Ibnu Taimiyah kata, bila hati kita tak berzikir dengan Allah Ta'ala boleh sejam, boleh 2 jam, mapuh dah hati kita. Hati kita mapuh selalu dah. Dia ibarat kata ikan dengan air. Sebab itulah bila kita berzikir. Cuba tengok orang rajin berzikir ke mana. Allahu Akbar. Dia kecil start dia berzikir. Mulut dia berzikir. Allah, orang ni orang zuk dengan zikir dah. Jadi makan ni dia dah. Jadi minum dia dah. Tak ada sebesar-besar hidup manusia yang Allah Ta'ala duk jadi serga kepada dia. Tapi payah lah. Nak berzikir semua ni payah. Payah. Yang kelimanya kita mengaji dulu, zikir dapat menghapuskan dosa-dosa maksiat kita. Zikir ni, panggil zikir ni satu amalan yang boleh hapuskan segala maksiat. Dosa-dosa maksiat kita. Hak ni putera juga. Noyak tu. Yang kelimanya, zikir ni dapat menghapuskan segala dosa maksiat. Kerana Tuhan pada ayat Al-Quran, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebajikan, amal kebaikan kita yuzhibna, menghapuskan, menghilangkan sayyiat, akan kejahatan kita. Jadi pahala zikir kita, amalan kita ni dapat menghapuskan dosa-dosa maksiat kita. Kalau kita buat selama kening, bila kita berzikir, kita buat pahala amalan, dialah menghapuskan segala maksiat yang kita lakukan. Ni sidang penuntun yang dihormati sekalian. Ingat molek. Yang kena, angka yang kena pada hari ni kita nak masuk cara apa nama? Zikir membawa kehebatan. Ni Ibnul Qayyim ada cerita dalam kitab dia. Zikir yang kita ada berzikir ni membawa tuai dia tu kehebatan. Hebat dia, hebat. Hak ni terang kita tengok. Orang malas zikir tak kena kecil lah. Orang yang banyak zikir tu hewi macam-macam. Tu hewi macam-macam kepada dia. Tu hewi macam-macam kepada dia bila kita banyak berzikir. Bila kita banyak zikir, banyak tu hewi. Setengah-setengah orang terjadi tok bomo. Terjadi, bukan jadi. Bukan dia usaha nak jadi tok bomo, terjadi tok bomo. Sebenar bukan tok bomo, dia apa kata dia kepada orang sakit ke, Tuhan beri sembuh. Ni nak ayat masingnya mulut dia. Masingnya lidah dia. Kerana Tuhan ni sangat-sangat makbul apa permintaan dia. Bila dia pergi minta Tuhan, orang ni minta lah, ya Allah,
ini hamba-Mu ni ya Allah, dia nak beribadat padamu ya Allah. Sakit dia ni ya Allah, Mu akadlah ya Allah. Biar dia jadi hamba-Mu yang soleh. Hamba-Mu boleh buat amal ibadat ya Allah. Kalau dia duduk dalam ICU macam ni ya Allah, duduk dalam hospital macam ni ya Allah, dia tak boleh buat gapo ya Allah. Dia nak semaya tak selesa ya Allah, nak ambil wuduk tak selesa ya Allah. Muakatkan sakit dia ya Allah. Sembuhlah penyakit dia ni ya Allah. Allah, tak ada sampai 3 hari. Nampak sehari demi sehari nampak perubahan dalam sakit dia. Kau segar. Hani Tuhan bagi pia ni, Tuhan bagi pada orang banyak zikir. Maka orang banyak zikir ni membawa kehebatan dia. Orang tengok apa hebat dia, Allahu Akbar. Orang lain nak buat taklid dia buat boleh. Orang lain buat takluk dia buat luk. Macam-macam rusia yang Allah Taala bagi kepada dia. Allah Taala bagi kepada dia macam-macam tu tengok. Ni kita kadang-kadang tak percaya benda lagu ni. Nak ayat kata kita bila berdapin diri dengan Allah Taala, Allahu Akbar. Tu. Nak ayat apa? Nak ayat kata kita ni bila berdapin diri dengan Allah Taala sayang kita. Ni Tuhan yang terima apa yang kita minta. Baik, yang ketujuh. Tengok yang ketujuh. Sebagaimana Ibnul Qayyim ada sebut dalam kitab dia yang ketujuh. Bila kita saat itu banyak berzikir, Ibnul Qayyim kata menggembirakan hati. Menggembirakan hati. Buat hati kita ni gembira kita bila kita ajak zikir. Ni nyata sekali. Bahkan setengah-setengah orang kita ni rasa. Setengah-setengah orang kita banyak zikir ni dia rasa sendiri. Orang tanya dia, kerana demo tengok tiap-tiap hari ni arumdi. Arumdi semua demo tengok Allah. Kerana dia banyak zikir. Bila zikir banyak ni, ialah menggembirakan hati. Tuhan jadi tenang hati dia. Tenang hati dia, tak ada gelah gesah dak. Duduk ada boleh, makan tak ada apa dah, alhamdulillah. Demo ada minta tolong ke apa, kita pergi tolong, hak boleh kita tolong. Tak ada nak cari seru dengan siapa-siapa dak. Sebab tu dia boleh masuk belakang. Bila boleh masuk belakang, redha mereda. Demo tak marah, kita tak marah ke demo. Kita tak ada wajah hak gapo ke demo. Demo pun tak ada mari nak marah gapo kita. Kita duduk pun seni gembira kita. Tak ada seteru madu, tak ada. Seteru madu tak ada noyak tu. Ni di antara Tuhan akan capuk pada orang yang berzikir banyak. Ni Ibnul Qayyim royak ni. Lepas tu kita rasa sendirilah. Pocik panguh kita. Yang mana kita berzikir banyak-banyak. Cuba tanya orang yang berzikir gapo jadi dia. Cuba tengok orang tu yang berzikir semua tu. Apa yang dia rasa sejak pada dia berzikir sampai ke hari ni. Cuba kita kecek dengan dia. Cuba tanya dia. Hakikat sebenarnya. Ngana boleh dia tak beradu-adu? Dia ada kemanisan. Dia ada kemanisan dalam jiwa dia. Dia sudah pun jadi manis dah zikir dia kepada Ta'ala. Kita masih pahit. Zikir 45 patah tahun berat. Kelecak osbeh. Tu nak ayat kita pahit. Kerana kita banyak dosa dengan Allah Ta'ala. Ni. Ni keadaan kita iaitu bila kita berzikir banyak. Yang ke-8nya apa nama? Menyebabkan Allah Ta'ala redha. Bila kita berzikir banyak, Allah Ta'ala redha kita. Allah Ta'ala redha kita no ya tu. Menyebabkan Allah Ta'ala tu redha. Dah kita berzikir banyak Tuhan pun kena lah. Redha makna kena, setuju. Tak apa, molek. Tu nak ayat tu. Jadi Tuhan tak marah lah kita. Tuhan redha kita. Jadi dia sayang kita. Kerana kita suci dengan dia. Kita tak ada niat jahat dengan dia. Kita tak molek dengan dia. Molek semua dengan dia. Sebut nama dia semua. Allah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tu nak ayat kata. Tu nak ayat kata.
Tu di antaranya. Sebab itulah nak ayat kata kita dah hari ni kena banyak zikir, banyak zikir. Zikirlah gapo nama pun yang menghasilkan kebaikan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesembilannya apa lagi? Yang kesembilannya Ibnul Qayyim royak. Hak ni satu juga. Sinaran hati dan muka. Sinaran hati dan muka. Bila kita berzikir banyak, kita nampak muka kita berseri. Sinaran hati dan muka. Hati kita berseri cerah. Allah dah hati cerah tak nak berkecek lah. Dia nampak belakang kebaikan. Dia nampak belakang amal-amal ibadat. Dia nampak belakang perkara-perkara yang menjadi pedah dalam agama. Hani bila hati dia terang menerang. Hati dia percaya. Menyinarkan hati dan muka. Bukan hati saja, bukan jadi cerah sampai ke muka. Cuba tengok orang rajin berzikir, rajin buat amal ibadat lagu mana. Cuci nampak. Nampak basah ya muka dia. Kita tengok air muka dia nampak basah ya. Tengok dia duduk ni senyum ya. Nampak bersih ya dia. Macam ada cahaya di badan dia. Hani kita nyata sekali tengok orang banyak-banyak zikir lagu tu lah. Lebih-lebih kita tengok di kalangan orang kaum wanita. Ibu-ibu kita. Orang tino yang banyak berzikir tengok nampak. Nampak dia, nampak cantik dia. Sedap tengoknya dia. Sedap tengok dia, nampak cuci ya dia. Ni Tuhan letak. Sebab tu kalau orang tak berzikir ke Allahu Akbar. Allah. Kalau dino ke hak jatuh ke. Ibu ke ayah ke nak dia tak zikir. Kita tengok Allahu Akbar. Selisih dengan dia dua depa tu bahu dah. Tuai tu nampak komoh, nampak kotor. Tubuh dia tu kotor, nampak air muka dia tu kotor. Cemar nak ayat tu. Tapi dia orang banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak ingat Allah SWT. Tuhan capuk benda tu di muka dia. Seri dah. Belum mati tu nampak cahaya keluar dah. Apatah lagi kalau dia duduk di pada masa esok. Nabi kata, aku tengok umatku di pada masa esok. Aku tengok cerak seko umatku. Sebagaimana aku tengok bulu putih di kuda hitam. Yang ni kuda hitam bertapung putih. Cerak satu persatu Nabi kita tengok. Hani keadaan Nabi dek royak. Hani Ibnul Qayyim kata lagu tu. Dan yang ke-10-nya Ibnul Qayyim royak menyebabkan datangnya rezeki. Allah. Bila kita berzikir banyak rezeki rezeki. Menyebabkan datangnya rezeki. Kita panggil kata mudah hidup, mudah makan. Tak mudah makan apa pula Tuhan beri rezeki. Kadang-kadang dengan sebab kita duk berzikir, Tuhan berilah kebaikan kita. Orang berasa kena kita. Kita tak ada sifat takabur. Kita suka tolong orang. Bukan apa doa kita yang kita minta ke Tuhan, maka Tuhan perkenankan doa kita. Di situlah kita boleh tolong orang ramai, boleh tolong orang ramai. Orang tu sakit ke tu kita pergi minta Tuhan. Pergi minta doa, Allah hilang penyakit dia. Dia tu sakit pula pergi minta lah ke Tuhan. Tuhan perwilah. Allah. Bila dia mau ingat kita saat ni mari makan ni lah, makan ni. Dia cita-cita nak makan ikan besar, boleh ikan besar. Kita nak makan, dia cita-cita nak makan lah. Buah durian. Boleh makan buah durian. Dia cita-cita nak makan buah zabit, buah anggur. Buah anggur saat ni tu boleh makan. Ikut gapo nama. Kenapa? Orang ingat kepada kita bila tertolong orang ramai. Hari ni ayat tu menyebabkan datangnya rezeki. Orang mari cari kita semua. Kan mari tanya kita, minta tolong tu, minta tolong ni. Geno tu pasal kita rapat dengan Allah Taala. Apa yang kita minta hasil, berhasil dengan Allah Taala. Kerana Tuhan sayang kita.
Maka dengan sendirinya makan ni ke rumah kita ni selalu dibawa. Selalu dibawa orang kepada kita nak ayat tu. Apa saja dia mau makan kita dapat makan lah. Dengan sendirinya Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki kepada kita. Ini nyata sekali. Ya Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagilah ya Allah hidayah, taufik hidayah pada hamba-hamba-Mu ya Allah. Siapa saja yang duk ikuti sekarang ya Allah, bagilah pada mereka ya Allah, rajinkan zikir ya Allah. Rajinlah umat-Mu ni, hamba-hamba-Mu ni ya Allah, umat Muhammad-Mu ni ya Allah. Ya Allah banyak berzikir ya Allah, ingat kepada-Mu ya Allah. Janganlah lalai ya Allah, hamba-hamba-Mu ya Allah. Umat Nabi Muhammad sekarang ni ya Allah. Ni keadaan ayat kata bila kita ni banyak zikir. Sikit lagi hak kita duk ayat tu. Yang kesebelahnya apa nama? Yang kesebelahnya bila kita berzikir tu banyak pada Allah Ta'ala. Kita selalu berzikirnya yang kesebelah apa nama? Zikir tu menyebabkan turunnya sakinah. Turunnya sakinah ke dalam hati kita. Yakni bila kita berzikir banyak, hati kita jadi tenang. Allah ni enggak ya Allah. Hamba-hamba-Mu tak boleh rasa ya Allah. Melainkan hamba-hamba-Mu yang rasa, yang dapat berzikir pada-Mu banyak ya Allah, Mu bagilah benda ni ya Allah. Tu ayat tu. Kalau sikit-sikit tak ada siapa. Tak jelira ke dalam sendubari kita. Bila kita berzikir banyak. Allahu Akbar. Tuhan jadi tenang, capok ketenangan dalam jiwa kita. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ni Tuhan ada ayat dah. Kita berzikir, Allah Ta'ala menyenangkan hati kita. Ni tengok. Demo marah time malam tak ada marah lagi kita. Demo rasa susah kita ada rasa susah. Demo gelah kesah hati bimbang, tak ada gelah kesah bimbang gapo kita. Biasa ya. Bila kita berzikir tu banyak. Tak ada dah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang sedang penutung sekalian. Tak ada dah kita hari ni kena berzikir. Berzikirlah lebih banyak. Duk nyetok lebih banyak. Berzikir dengan Allah Ta'ala. Tu. Beradab molek. Lebih-lebih lagi duduk atas sejadah ada air semaya. Lepas semaya kita berzikir. Wipu hati. Kita kena bagilah masa kita dalam sehari-hari ni. Dalam sehari-hari ni adalah masa untuk kita berzikir yang salah. Kita nak ambil masa mana, ikutlah masa mana pun. Masa ni sejak aku berzikir kena-kena pun. Allahu Akbar, keramatlah orang tu ayat tu. Kerana kita hidup di dunia ni 24 jam. Tak boleh kau cari sejak. Tak boleh kau cari sejak untuk beribadat kepada Allah. Untuk nak berzikir. Semaya baik kita semaya dah. Tapi untuk nak berzikir saja nak ayat tu. Allahu Akbar, siapa dia boleh buat ke? Ya Allah. Membagilah ya Allah rahmat-Mu ya Allah. Bagilah taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Kami tak kuasa ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami ni sangat-sangat lemah ya Allah. Ya Allah. Ni ibu-ibu sidang penutung sekalian. Yang mana berada di mana tempat saja. Itulah di tengah hari ni kita boleh belajar, boleh hayati sebuah hadis ataupun kata-kata ulama, istinbat ulama daripada hadis-hadis daripada Al-Quran. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dia ada cerita perkara ni ayat tu. Besar buku berzikir. Kita boleh tahu belakang dah. Hari ni kita naknya dibuat ya. Buatlah. Buatlah di masjid mana, di balasah mana. We ada gak semalam ni panggil malam yang kita buat amal ibadat. Yang kita buat amal ibadat sepenuh-penuhnya. Klik duduk saling habis kain kerja kita. Selalu dah kita masuk ke dalam masjid kita. Masuk dalam masjid, duduk tempat yang suci-suci. Kita selalu berzikir kepada Allah. Selalu kita berzikir kepada Allah. Tak kira lah betul macam mana kita berzikir. Itu adalah terhati di atas kita sendiri. Itulah hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sidang penutung sekalian. Baik. Dan nak berterima kasih banyak-banyak kepada saudara kita, dia masuk Sumengi,
dalam channel kita, dalam Al-Huda channel ni. Nah, sejak pada dulu sampai sekarang lah ni, sampai di saat lah ni. Banyak. Sebab itulah siapa saja yang berada di rumah di mana saja, bagilah sumenge kepada Al-Huda channel. Kerana kita nak sempurnakan keperluan dalam Al-Huda channel. Nah, bagaimana 2-3 hari kemarin kita pergi di tempat mana? Tempat rumah terbakar, kedai terbakar. Al-Huda channel kita pergi pergi temu, pergi jumpa dengan tuan yang masih lagi dia duk kenali dalam susah dia, dalam bala dia. Tengok Tuhan menipu bala dia lagu mana. Ni. Tapi kita boleh beri selalu juga sumenge kita Al-Huda channel. Bagi juga pada saudara-saudara kita. Sebab tu nak kata apa yang ibu bapa masuk ke sumenge dalam Al-Huda channel ni, panggil senap senun tak ni, kita tak sia-siakan benda tu sebagai jariah demo juga. Sebagai jariah juga kita ingin nak tolong belaka yang mana ada kemampuan kita nak hari ni. Kerana di hari ni kita ada satu kemudahan. Ada satu kemudahan sebab kita ada channel. Kita ada channel hari ni. Orang ada pitih dia masuk Huda ni pula bila dia ada susah apa dia pergi melawat. Dia beri saluran sekadar yang dia mampu lah. Kerana modal di hari ni, batu hari ni tak jadi besar lagi. Tak jadi stokor lagi. InsyaAllah akan jadi besar. InsyaAllah masa depan lagi akan datang. Dalam cita-cita kita, keluarga Huda channel ni ada cita-cita baik. Kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada sebagainya. Orang yang menipu musibah. Ni insya-Allah taala ibu-ibu yang mana ada di rumah atau di mana di tempat kerja ke, jangan sayalah, selalulah ke Al-Huda channel. Kami di sini tak ada bayar repot. Kami di sini tak ada bayar repot. Kami semata-mata khidmat kerana Allah Taala nak menghidupkan agama di petani kita. Selalu mikir siang malam kita nak bakitkan muda-mudi kita nak jadi sesak banyak lagi. Benda-benda khurafat banyak lagi. Benda-benda bid'ah banyak lagi. Benda-benda yang jadi syirik-syirik banyak lagi. Di mana hari ni kita nak serahkan secara ilmiah, secara ilmunya di setiap pelosok kapung-kapung. Ibu-ibu boleh dengar, boleh gapo melalui channel kita, melalui YouTube noyak hari ni. Ni satu perkembangan besar, satu perubahan besar umat kita di petani. Nah, khususnya dan kepada siapa saja yang dapat ambil faedah, ambil guna dengan pengajian kita. Walaupun sekecil-kecil kita pun, alhamdulillah kita tetap marah ke depan. Kita tetap marah ke depan. Kita akan lakah ke depan semua. Ni usaha anak-anak tani kita. Tak ada minggu lain kita nak tinggal apa nama. Rasulullah dah tinggal kita dah. Nabi kita dah tinggal dah. Para sahabat tinggal kita dah. Hari ni siapa dia lagi nak pikuk agama. Sebab tu marilah orang yang pandai-pandai, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, doktor-doktor, kerjalah kita agama. Hari ni giliran kita dah. Jangan duk mengata lagi hari ni. Cukup dah kita hari ni. Sebab itulah hamba terima kasih banyak-banyak kepada penyokong-penyokong kita. Siapa saja di mana hadirin hadirat. Sidang penonton yang dihormati sekalian. Sebelum pada akhir ni, kita nak tengok kitab kita pula. Tengok kitab pula. Kita ada mengaji satu kitab panggil Nuqtatul Mazahib. Nuqtatul Mazahib. Iaitu kita cara kitab fiqh. Yang disusun oleh almarhum iaitu Babo Meh Haji Abdul Rahman, iaitu Kubai Pasir Pauh Manis. Amo dah baca kitab dia ni. Dia meninggal dah baru ni, tapi dia ada tinggal buah tangan dia kepada kita. Dia salah seorang daripada tokoh ulama juga dalam petani kita. Dia ni bekas pelajar selabudi, wakah budi sekal. Mayu petani ayah di sekal dulu. Dia sebagai tok guru hamba juga. Salah seorang tok guru hamba. Ya, mau belajar banyak juga. Hari ni dia dah meninggal dah. Dia tinggallah jasa-jasa kita. Hari ni alhamdulillah. Baik, kita mari tengok di kitab kita sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah lagi kasih sayang.
lagi kasihani kepada hamba-hamba dia. Jadi hari ini nak mengaji tentang faraidul wudu. Faraidul wudu, segala fardu wudu yang ada di dalam mazhab-mazhab. Baru ni kita ngaji dah. Ayat Quran yang menjadi ambil asmaya. Fardu wudu yakni fardu yang nakwi ambil asmaya. Ambil asmaya. Maka di dalam ni ayat yang kita baca baru ni Tuhan, semua mazhab ni ada ayat ni berlaku. Ada ayat ni berlaku. Inilah sebagai dalil fardu wudu. Di mazhab-mazhab lain, di mazhab-mazhab lain pun sebab itulah. Syafi'i pun baik, Maliki pun baik, Hanafi pun baik. Mazhab pak ke mazhab lain ke, buku Mi'asmayan ni dah di antaranya ayat. Yang Tuhan turun di dalam suratul Maidah. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza kumtum ila salah, apabila mu nak berdiri semaya, yakni apabila mu nak semaya, faghsilu wujuhakum, maka hendak basuhlah kamu akan muka-muka kamu, wa aidiyakum ilal marafiq, dan dua tangan kamu sehingga dua siku, wamsahu biru'usikum, dan hendak sapuhlah kamu dengan kepala-kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kamu iaitu dua kaki sehingga ke buku lali. Ni ayat yang Tuhan turun cara ambil asmaya. Maka baru ni kita ngaji dah sehingga duduk di akar yang pertama. Gapo nama weh? Gapo nama? Yang pertama an-niyatu, niat. Niat. Niat ambil asmaya. Niat di sisi mazhab Syafi'i dan Maliki fardu, yani wajib. Dan niat di sisi mazhab Hambali syarak. Syarak. Wajib juga syarak pun. Dan niat di sisi mazhab Hanafi sunnah saja. Tengok deh. Niat ketika mana ni? Ketika kita basuh muka. Tu. Ketika basuh muka tu, niat ketika tu. Bukan niat ketika nak mula-mula basuh tangan, nak ambil air semaya tu dak. Hak tu nak niat gapo tu? Tu nak bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan dah. Tu. Ada pada ayat niat ni, niat ketika basuh muka ni. Saja aku ngangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tu makcik-makcik, ibu-ibu yang sedang penonton sekalian. Tu. Ketika kita basuh muka, hak tu hak wajib tu. Hak wajib tu, niat ketika tu. Jadi mazhab Hanafi dengan mazhab apa ni? Dengan mazhab Maliki fardu. Yang ni kena niat. Proof niat dah. Serentak dengan kita basuh muka. Tu niat tu. Dan mazhab Hambali syarak. Supaya tu juga syarak pun. Syarak niat. Apa syarak niat? Syarak ni maksudnya nak ayat kata dia boleh niat dekat luar. Tak ada maksud lagi niat dah. Pergi basuh muka. Ada pun mazhab Hanafi sunat ya niat. Niat nak basuh muka tu sunat niat. Kalau tak niat tak ada gapo-gapo. Pergi masuk ambil air dah. Tak ada niat kali. Tak ada gapo sah juga dia. Ada kita Syafi'i tak boleh kena niat. Ambil air saja pun ke ada kecil kerana Allah Ta'ala. Tu nak ayat kata. Kita ambil air semaya ni mula-mulanya kita niat serta basuh muka. Niat serta basuh muka.
Tu. Tu tak bezanya. Yang keduanya basuh 2 tangan 3 kali pada awal wuduk di sisi mazhab Hambali. Tu. Basuh tangan 3 kali pada mula-mula ambil air semaya di sisi mazhab Hambali. Wajib pada ketika jaga daripada tidur. Dan berdosa oleh yang meninggal basuh. Dan jika adalah wuduk itu sah sekalipun. Ni. Ni nak royak kata mazhab Hambali ni. Mazhab Hambali nak royak kata basuh tangan 2 tu. Basuh 2 tangan. Tu. Basuh 2 tangan 3 kali tu. Di sisi mazhab Hambali panggil wajib. Wajib. Geno dia berdasar satu hadis ni. Kerana dia bangun tidur. Kerana dia bangun tidur. Dia bangun tidur. Dia ada hadis ni dia ayat kerana. Bila orang tidur ni tangan tak tahu hidup tak mana. Boleh ada dia korek bungut hai. Boleh dia korek dia jamur tempat kemaluan dia. Tempat najis-najis. Dia tak sedar kan dia tidur ni. Sebab tu bangun tidur wajib basuh 3 kali. Wajib basuh 3 kali. Kita mazhab tak ada. Tak ada. Ni dia ayat dalam mazhab Pak sampai dia sebut ni. Mazhab Hambali ni so lah. Tengok mana hadis dia berpegangnya. Hadis hak dia ambil wak dalilnya, wak nasnya. Dia kata gitu. Iza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Tengok rawahul jamaah. Hadis riwayat oleh sekalian ahli-ahli hadis. Ahli hadis, perawi-perawi hadis. Jamaah ni. Jadi masuk belakang lah. Artinya apabila jaga oleh seorang kamu daripada tidurnya, bila kita bangun daripada tidur, maka jangan celup ia seorang hak bangun tidur tu. Akan tangannya jangan dia celup dalam air tanganmu tu hingga basuh ia orang seorang tidur tu. Akan tangan dia tu 3 kali. Kena basuh 3 kali dulu. Jangan dia celup dalam air gapo. Tu. Kerana bahawasanya ia tangan. Ia seorang tidak sedar di mana bermalam oleh tangannya. Tangan dia semalam letak mana tak tahu. Dia tak sedar, tak khabar tangan dia letak mana semalam. Letak ke bungut haid ke, letak ke mana ke, ataupun duk dia mengigau dalam datang ni gonyoh haid cicak ke tepi tu ke. Tak tahu, ataupun air basi ke gitu. Jadi pucuk daripada tak tahu tangan tekah dia tidur tak sedar itulah. Maka bila bangun mazhab Hambali suruh basuh 3 kali. Dimakianlah kalau ambil semaya basuh 3 kali. Wajib dia. Lagu tu dah. Yang ketiganya at-tasmiyatu. At-tasmiyatu. Kita panggil bismillah. Nama semaya bismillah. Di sisi mazhab Hambali mengucap bismillah pada awal wuduk fardu di atas yang ingat. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali ni kata bismillah ni fardu. Fardu. Tu. Bagi orang ingatlah. Adapun orang yang terlupa mengucap bismillah, maka wuduk itu sah
Tetapi manakala ia ingat akan dia, akan terlupa dia tu, pada tengah-tengah duduk mai semaya, nascaya mengulang ia seorang ambil wuduk tu, akan wuduknya. Kalau tengah dah ambil wuduk tak sudah lagi, dia teringat terlupa tu, dia boleh ulang. Ulang dan mendatangkan ia seorang hak terlupa tu dengan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Boleh dia kata lagu tu. Nak kata bismillahirrahmanirrahim pun tak apa, ataupun dia kata bismillahi awwalahu wa akhirahu, boleh juga lagu tu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi ada sabda hadis Nabi, la wudu aliman lam yazkur ismallahi alaih. Artinya tidak wudu, yakni tidak jadi air semaya bagi mereka yang tidak mengucap bismillah di atasnya, di atas mi air semaya tu. Di atas wudu dia tu. Ni nak ayat kata dalil hak mazhab Hambali. Ni Hambali belaka-belaka ni. Kita Syafi'i tak ada gapo nama. Kita Syafi'i tak ada gapo nama, tak bismillah pun tak ada gapo. Masuk nak gembe asmaya, pakai hela tangan, basuh pernah. Komo bro. Basuh muka. Tak ada bismillah muka, tapi niatlah. Kita wajib niat nak ayat tu. Kita kena wajib niat. Saat ni duk cerita hak Hambali, bukan hak Syafi'i dak. Habis itu. Yang keempatnya madmadatu. Al-madmadatu, yakni berkomo. Tengok. Komo. Di sisi mazhab Hambali, komo itu fardu. Tengok Hambali ni tak suka dengan orang semua. Kerana masuk mulut itu di dalam hak muka. Cuba tengok belak dia. Kita mazhab siapa komo tak ada wajib, sunat je. Kita orang mazhab Syafi'i ni dibasuh muka tadi dah. Bismillah pun tak ada wajib dah. Tapi bila siapa nak basuh muka tu wajib niat. Basuh muka pun wajib, niat pun wajib. Niat tu fardu nak ayat kata. Tu je. Ada pun basuh tangan sekat gelar dua ni sunat. Tu komo sunat, serok ke air hidung pun sunat. Tu nak ayat kita. Komo pun sunat juga kita. Ada pun mazhab Hambali dah komo ni wajib fardu dia. Ni wajib. Tengok kita Syafi'i mudah sekali nak ayat tu. Geno boleh mazhab Hambali dia suruh komo ni wajib. Dia kata mulut ni duduk dalam kek muka. Basuh muka ni wajib. Maka mulut ni duduk dalam kawasan muka, maka komo pun wajib juga. Hanya mudah pergi lagu tu. Tapi dia bukan kerahkan. Dia ada hadis dia, tak ada bukan tanpa alasan. Ada. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis dia pegangnya. Iza tawadda'ta famadmit. Iza tawadda'ta famadmit. Rawahu Abu Daud wal Baihaqi wa ghairuhuma. Artinya apabila mengambil wuduk engkau, yakni bila mung tu ambil air semaya, maka hendaklah komo engkau. Ni famadmit. Maka hendak komo lah. Jadi dia ambil daripada hadis ni, komo ni wajib, komo ni fardu bagi mazhab dia. Kita Syafi'i dak sunat je. Kalau kita komo boleh pahala. Tu. Tu dah orang panggil pengajian kita di tengah hari ni. Setakat itulah dulu. Insya-Allah taala banyak lagi. Semua ni ada berapa angka semua. Tu. 5 ni 7 8 9 10 11 12 13 14. Semua ada 14. 14 perkara semua. Ni
ada satu maklumat nak bagi tahu kepada sebelum kita berakhir di pengajian kita hari ini. Ada satu maklumat yang mana kita yang mana kita bericak, yang mana kita bui sumenge kepada orang yang kena terbakar api. Semua kita bagi dah tu 11,700. 11,700 kok dah. Al-Huda kita ni bui sumenge kepada banyak ni. Dan banyak ni orang kiri banyak ni. Dah ke? Hari ni ni. Hari ni kita dapat sumenge daripada sidang penutung sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa di rumah. Sudah bui kepada kita hari ni semuanya jumlah 11,700. Hari ni kita dapat 11,700. Tu. Lepas tu learning ni kita masih buka lagi sumenge kepada Al-Huda channel kita untuk nak bui kepada sumenge kepada orang yang kena musibah terbakar api di Telubang ni. Tu nah. Dalam lebih kurang 2-3 hari lagi. Tu. Kita dah gizek dah 2-3 hari lepas dah. Kita bui dah sikit-sikit. Kita bui dah sikit-sikit tu. Tu kepada orang hak kena api saat ni tu kita bui dah sikit-sikit. Tu hari 2-3 hari lepas kemarin Al-Huda kita sudah pun pergi ziarahi orang kena musibah saat ni tu. Kita bui dah sagah hati ataupun sumenge halus-halus kecil-kecil. Sekadar kita mampunya. Hari ni orang kita ni masih lagi Al-Huda masih lagi duk tunggu sumenge daripada saudara-saudari kita yang di mana ada ingin nak bui sumenge kepada Al-Huda kita, kepada saudara kita yang kena musibah ni bolehlah. Hari ni kita dapat dah learning masuk dah learning ni dalam akaun bank kita nya 11,700. Tapi kita masih buka lagi kepada penyumai-penyumai kita. Kerana Nabi kata kita orang Islam ni sebagai panggil apa? Kajasadil wahid, serupa dengan tubuh yang satu je. Iza staka udun, bila lah ada sakitnya mengadu hal satu-satu anggota daripada apa ni, daripada badan kita, tada'a bil huma was sahar, maka dia sama-sama derita, sama-sama tak tidur, sama-sama sakit lah. Ni kita saudara kita sama Islam ayat tu. Bolehlah bui sumenge kepada kita. Kita pergi 2-3 hari lepas kemarin tu kita bagi dah sikit-sikit. Tapi lah ni ada dah 11,700 insya-Allah taala. Kalau ada lagi banyak lagi insya-Allah kita akan bagi. Kita akan bui siaran. Dan waktu kita pergi saat ni tu kita akan bui tahu. Kita boleh tengok siaran langsung insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah hari ni tak ada sumenge. Orang yang kena musibah tak ada. Orang musibah ni tak ada dalam ayat tu. Dia selalu anak-anak dia menitik air mata. Menitik air mata, ayat kata bila kena musibah, bila kena bala. Kerana bala ni tak ada royak. Tuhan tak royak dulu. Bala dia mari ability dia kokok ayat tu. Tu demo kalau kena kita dimakialah. Sama-sama mengucap panjang berlaku ayat tu. Maka di hari ni ada perubahan tempat kita. Hari ni kita ada perubahan tempat kita. Hari ni kita suka dengan agama. Hari ni kita suka dengan agama ayat tu. Hari ni kita suka nak beri sumenge. Hari ni duit pitih mudah yang bagi orang tanding kita. Bagi orang tanding kita dan saudara-saudara kita yang di mana ada ingin nak suka masuk dalam akaun bank Al-Huda channel, masuklah insya-Allah. Di saat-saat lah ni adanya 11,700. Insya-Allah akan menekat siapa boleh beratus-ratus ribu insya-Allah. Kita harap lagu itulah. Masih kita buka lagi kepada saudara-saudari kita insya-Allah. Kerana kita dah boleh beri dah sikit-sikit baru. Kerana kita telah maklum kata Al-Huda kita ni modal tak ada lagi. Kita ada kecil-kecil sekadar tu je. Kita masih perlu banyak lagi. Bukan kata nak beri sumenge, alat-alat kita belum lagi sempurna ayat kata. Dalam bilik Al-Huda channel ni sekadar boleh siaran langsung je.
Tu nak ayat kata belum lagi kesempurnaan. Sebab itulah hari ni kita sama-sama bantu membantu nak ayat kata di antara satu sama lain. Lebih orang sama saudara, sesama agama. Tak ada dah. Tak ada dah. Kerana Nabi pun kata man qada hajata akhihi faqadallahu hajatahu. Siapa dia qada saudara, hajat saudara dia, Tuhan qadakan hajat dia. Ni kita bagi sumenge nak ayat tu Tuhan akan balas kita. Bukan Tuhan akan macam-macam sedekah kira kita jariah kita. Ganjaran kepada kita ibu-ibu, ayah-ayah. Jangan keberatan lah. Sikit sebanyak kita sumailah saudara kita. Kerana dia derita di hari ni hidup. Habis nak ayat tu habis. Tak ada kira. Kita bukan nak bui belaka, bukan nak bui tapu belaka, hanya sebagai sagah hati, kecil hati, sebagai nak bui panggil lembutnya hati saudara kita sekadar tu nak ayat tu. Kalau kita mampu banyak-banyak kita nak bui, tu insya-Allah taala kepada saudara kita sidang penutung yang ada di mana saja beradanya. Itulah lebih kurang di tengah hari ni kita belajar. Insya-Allah taala minggu depan pula kata uzur apa kita bersama di channel Al-Huda kita di hari ni. Maka di hari ni setakat inilah sebelum berakhir kami banyak-banyak terima kasih. Kami Usrah Al-Huda channel banyak-banyak terima kasih kepada penyumbang semua. Yang mana selalu kepada akaun bank kami untuk nak beri sumbangan kepada orang susah-susah. InsyaAllah ta'ala jazakumullahu khairal jazak, barakallahu fikum. Itulah ucapan kami kepada kamu semua. Semoga Allah Ta'ala balaskan kepada kamu lipat berganda. Berlipat ganda insya-Allah taala, baik ganjaran dan juga harta kamu yang kamu belanja itu insya-Allah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.